Yang keenam, wahdaniyatu, artinya asa Allah Ta'ala pada zatnya dan sifat-sifatnya yang ada, dan perbuatan-perbuatannya, iaitu tunggalnya pada segala perkara itu. Qala al-musannif rahimahullah. Yang keenam daripada 20. Ini sebuah bilang. Ada dulu kemudian. Tapi hakikat Tuhan, sifat Tuhan yang bukan ada hak dulu, hak kemudian. Dia sama coding belakang. Kok kita silap faham. Ujuk dulu, lepas Muqaddah, lepas Tawakal. Hak dulu, hak belakang-belakang. So tertib. Di sini bukan kira tertib. Tertib bilangan. Bilangan saja tertib. Hak dulu, hak dua, hak kedua, hak ketiga, hak keempat. Benar yang di Tuhan bukan ada dulu kemudian. Dia sama sekali semua kodik. Betul Bu? Ini kata sifatnya baru datang ke Tuhan. Rujuklah dulu, lepas ni baru melihat ni. Dah, benar tu semua sekali, sama sekali. Semua bilang tu dulu, kemudian. Itu kata tertib pada bilangan saja. Tertib hakiki semuanya mana boleh. Sifat Tuhan semua kodik mereka. Yang keenam, wahdaniyatun. Ambil daripada wahidun. Di sana ni salah satun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Wahdaniyah. Boleh bilang sampai 100? Boleh. 50. Bilang. Wahid, baik, 20. Boleh. Wahid, tentang Raba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah, Samaniyah, Tis'ah, Asyarat, Hada Asyarat. Orang al-ladhi. Orang cakap dia tak bilang betul. 15, 16, 17, 18, apa. Aku tak kerti mula lalu. 18, 18, 18, 15, 19. Jadi 18, 18, 18. Jadi ayolah, cakap kita lah. Cakap kita begitu ya. Engkau nak pergi ke mana, takkan nak tulis lagu tu. Tanya kawan, engkau nak anak kau nak. Arab begitu ya, dia buat. Kita cakap sama guru, engkau nak pergi ke mana? Wah, dia sini. Anak mana? Anak mana? Pendara. Apa pendara? Anak di mana? Belajar-belajarlah bahasa Arab tu. Yang keenam, wahdaniyatun. Artinya asa Allah Ta'ala, tak berbilang. Kemudian asa ni, ingat Hafiz tak? Boleh lah. Apalah. Asa pada Ta'ala ada 3. Asa pada zat, asa pada sifat, asa pada perbuatan. Wajah mukhalafah ya. Mukhalafah pada zat, sifat, perbuatan. Okay, Bu? Asa 3. Zat pun asa, sifat pun asa, perbuatan pun asa. Perhati begelok. Artinya asa Allah Ta'ala, yang tak berbilang pada zatnya diri dia. Kalau kita tubuh lah, Tuhan tu sudah fikir lah tu. Diri zat sudah lah. Benar memang kita tahu benar. Dan sifat-sifatnya asa. Dan sifat-sifatnya yang ada asa semua. Semua tu asa. Dan perbuatan-perbuatannya pun asa juga. Jadi kemudian cerita dulu, ambil tauliah nak mengajar fardu ain. Kena ada tauliah, pergi ke pejabat agama. Ada orang temu juga, tak boleh jawab. Aku pergi tauliah. Apa dia? Tanyalah, dia nak jawab. Cuba hang hurai wahdaniyah. Dia pun hurai lah wahdaniyah. Dia nak mengajar. Boleh lah juga dia pun. Dia nak mengajar ke mana. Wahdaniyat artinya asa Allah Ta'ala pada zat,
asal pada sifat, asal pada perbuatan. Lagu tu, lagu tu baik. Hang mengaji sifat Allah, sifat Tuhan apa semua? Semua sifat Tuhan apa? Ha? Banyak. Sifat Tuhan semua apa yang wajib kita tahu dengan tafsir? 20 asalnya. Kata sifat Tuhan asal-asalnya. Kita mengaji sifat 20. Asal mana satu saja? Tak boleh jawab. Tanya lagi. Urai lagi. Urai asal pada perbuatan. Perbuatan Tuhan satu. Lagu tu? Ya, lagu tu lah. Perbuatan Tuhan satu. Kita dua ni pun dua dah dia kata. Aku ni pun perbuatan Tuhan juga. Tuhan buat. Hang tu pun perbuatan Tuhan juga. Tuhan buat yang langit, bumi semua. Asal lagu lah. Tak boleh jawab sampai esok. Balik saja. Faham berelok. Kita nak baca ni. Jangan jadi lagu tu lah. Okey. Esok orang tanya muka tengah jalan. Tuhan asal kul huwallahu ahad. Kata olehmu Allah Ta'ala satu. Satu macam mana? Satu pada zat, satu pada sifat, satu pada perbuatan. Perbuatan Tuhan satu. Satu macam mana? Perbuatan Tuhan langit, perbuatan Tuhan bumi, perbuatan Tuhan ni semua ni bukan perbuatan Tuhan. Satu macam mana? Tak boleh jawab. Lagi saya baca. Apa hati lah itu? Artinya asal Allah Ta'ala pada zatnya. Lagi kadatan dia hurai. Zat diri dia tu. Dan sifat-sifatnya yang ada. Apa sifat yang ada? Zat. Ma'ani. Ma'ani. Apa dia? Ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat-sifat yang ada, sifat ma'ani. Orang panggil sifat wujudi. Cuma kalau bukan sifat wujudi, boleh berbilang ke tak? Boleh. Pasal apa? Pasal dia tak ada benda. Tak mudarat. Yang mudarat ni berbilang benda wujudi. Mudarat benda wujudi. Kalau bukan wujudi tak apa. Lagi kata kita hurai. Dan perbuatan-perbuatannya. Dan perbuatan-perbuatannya. Tulis itu. Perbuatan ada dua maknanya. Perbuatan ada dua maknanya. Pertama, makna membuat dan mengerja. Perbuatan makna membuat dan mengerja apa-apa pekerjaan. Itu satu. Makna perbuatan buat kerja. Apa-apa kerja. Itu perbuatan. Kedua, perbuatan dengan makna benda yang dibuat. Kedua, perbuatan dengan makna benda yang dibuat. Maka dikehendaki di sini perbuatan dengan makna mengerja. Tidak berkongsi dengan siapa. Mengenai hari Perbuatan ada dua maknanya. Yang pertama, makna membuat dan mengajar apa-apa pekerjaan. Kedua, perbuatan dengan makna tiada yang dibuat. Benda. Makna benda yang dibuat. Maka dikehendaki di sini perbuatan dengan makna mengerja tidak berkongsi dengan siapa. Asal pada perbuatan. Dia seorang. Tak ada gotong royong dengan siapa. Semua hak dia. Benda tu banyak ada, tu pun perbuatan juga. Itu bukan nak kendaki tu. Benda yang dia buat tu pun perbuatan dia juga. Bukan kendaki perbuatan makna benda. Itu kita silap faham.
Perbuatan yang makna benar tu banyak lah, tu tak boleh nafi. Memang banyak semua. Yang kita nafi kata tak banyak ni perbuatan bergereja buat. Tak bergotong royong dengan siapa. Semua dia seorang. Perbuatan mana tu, mana buat kerja tu. Bukan benar dah. Pertama tadi Bapa urai sikit. Apa dia? Makna membuat dan mengerja apa-apa pekerjaan. Buat kerja, buat langit, buat bumi, buat manusia, buat laut. Dia tak kongsi dengan siapa. Tak gotong royong dengan siapa. Tiada pembantu. Itu makna asal pada maksud itu. Bukan benar yang dibuat ni. Asal pada perbuatan, asal pada benar. Asal macam mana benar yang dibuat ni memang banyak. Satu tak boleh nafi. Yang kita nak nafi tak banyak ni, buat kerja tu seorang dia. Tak banyak. Sebab tak faham. Perbuatan dua makna. Satu makna perbuatan buat kerja. Tu kita nak sini satu asal pada perbuatan, asal buat kerja. Tak ada syirik. Tak ada kongsi dengan siapa. Jadi, macam contohnya nak ambil gaji. Potong kayu. Mengubah kayu. Daripada putus kepada tak putus. Siapa yang bagi? Yang buat kerja bagi putus. Tangan kita. Kafiru. Gergaji. Tak boleh. Kalau kita yang bagi putus, Tuhan tak kongsi dengan gaji. Tak kongsi dengan kita. Asal dia saja. Boleh. Hang sakit kepala. Pening kepala. Beli Panadol. Telan. Lega dah. Siapa bagi lega? Panadol dengan Tuhan. Kongsi. Wadah. Itu akidah kita. Ini penting sekali. Ini yang penting sekali. Ingat muslimat. Itu Tok Bomo. Tok Syekh aku lah. Tu. Yang benar khadam lah. Jadi, buat kerja. Bukan Tuhan lah. Yang belakangkan Tuhan pula dah. Dia kata syirik, dia syirik tu. Kongsi. Tuhan pun dia percaya. Tok Syekh dia tu pun dia percaya. Khadam dia tu. Jadi dua Tuhan. Asal Allah Ta'ala pada zatnya dan sifat-sifatnya dan yang ada dan perbuatan-perbuatan. Perbuatan dua makna. Yang kata asal pada perbuatan apa? Perbuatan buat kerja tu. Asal. Ada benda yang dibuat tu bukan asal banyak. Perbuatan juga yang tu. Ni perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Ni perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Benar. Perbuatan juga itu tak boleh. Bukan nafi, itu memang banyak. Kata asal pada perbuatan buat kerja. Benar betul. Perbuatan yang mana buat kerja tak berkongsi, tak gotong royong dengan siapa. Iaitu asal tu. Iaitu asal Allah Ta'ala. Tunggalnya. Jadi dia saja. Tunggal, tak berbilang. Mana tunggalnya tak berbilang. Iaitu tunggalnya ini tak berbilang. Pada segala perkara itu zat, sifat, perbuatan. Semua tak berbilang. Habis kata tu. Dan makna asal Allah Ta'ala dan tunggalnya pada zatnya. Tu punya nak hurai. Perhati elok lah. Dan makna asal Allah Ta'ala dan tunggalnya. Mana tunggal tak berbilang pada zatnya. Yang dikehendaki pada ini percaraan wahdaniyah. Ini percaraan wahdaniyah ni. Kehendaki pada percaraan wahdaniyah ni asal pada zat macam mana? Itu dua makna. Wahdaniyah ada tiga. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al. Wahdaniyah pada zat ada dua makna. Ada dua makna. Maknanya pertamanya bahwasanya tiada bersusun dan tiada berkapuh zat Allah Ta'ala daripada beberapa suku-suku, juzuk-juzuk yang berbilang-bilang. Itu satu makna. Zat Tuhan tak bersusun, tak berkampuh, tak boleh dibahagi. Pertamanya bahwasanya tiada bersusun dan tiada berkampuh zat Allah Ta'ala daripada beberapa suku-suku, juzuk-juzuk yang berbilang. Kita ada daging, ada kulit, ada darah, ada lemak. Disusun tak?
Zat Tuhan aku tu. Gitu. Tu. Tiada bersusun dan tiada berkampuh zat Allah Ta'ala daripada beberapa suku-suku yang berbilang-bilang. Macam mana? Maka tiada berbetangi. Tidak berbetangi dengan satu betangan. Berbentangi berlanjutan. Dasar kita kata berlanjutan atau berpanjangan. Maka tiada berbetangi, ini tidak berlanjutan dan tidak berpanjangan dengan satu betangan dengan satu lanjutan. Maka tidak berbetangi, tidak berlanjutan dan tidak berpanjangan dengan satu betangan. Tulis itu, satu betangan. Betangan ada 3. Betangan itu ada 3. Pertama, betangan ada 3 jenis. Betangan ada 3 jenis. Pertama, panjang. Kedua, lebar. Ketiga, tebal. Atul wal ardu wal amku. Tul panjang, ardu lebar, al-amku tebal. Tak ada di Tuhan. Tak ada benda tu di Tuhan. Itu asal pada zat. Tak boleh dibahagi-bahagi. Nak bagi tak boleh. Tengok. Maka tiada dapat, tiada berbetangan. Bila tak ada berbetangan, tak ada berlanjutan, maka tiada dapat, artinya tidak sah di fardu bahawa dibahagikan zatnya sekali-kali. Nak fardu, nak bagi panjangkan, nak kerak ke mana pun tak boleh. Tak boleh sama sekali. Dia bukan jirim. Sudahlah. Artinya tidak sah di fardu, di takdir, bahawa dibahagikan zatnya sekali-kali. Lagu mana? Tiada dengan jalan bujur panjang, tiada dengan lentang, tak juga, dan tiada dengan dalam tebal pun tak juga. Tak Tuhan tu. Maka tiadalah panjang, tinggi. Dialah tu. Tuhan tu tinggi ke rendah? Punya dah tanya lagu tu. Dan lebar. Apa lebar? Besar ke kecil? Gemuk ke kurus? Dia dah tanya lagu tu. Dan tebal. Gemuk ke? Kurus nipis tubuh? Bahkan tiada juga sangat kecil pun tak juga. Sangat kecil orang panggil Johafiri pun tak juga. Kerana telah lalu pada bahasan mukhalafah. Lepas kemarin. Kerana telah lalu pada bahas mukhalafah, bahawasanya bukan zatnya itu jauhar dan jirim. Kerak ke mana? Nak bagi ke mana? Kita dah. Itu satu. Asal pada zat. Zat Tuhan tak boleh dibahagi. Nak bagi ku panjang tak boleh. Nak bagi ku lebar pun tak boleh. Nak bagi ku tebal pun tak boleh. Pasal dia tak tubuh. Ini boleh kan? Ni bukan satu ni. Ingat satu ke ni? Bukan satu. Tengok satu lah, tapi bukan satu, 100. Kalau nak banyak, kat pendek-pendek je. Kalau nak sikit, kat panjang-panjang sikit. Boleh bagi dah. Dia ikan jenis ni. Zat Tuhan ikan jenis ni. Ni. Ar-Rahim mari. Hantar tengok orang. Tak ini mari. Teh tengok hak tak nak nuhak. Esok. Mari buat. Hak belakang. Dia mari dah. Bukan dia mari. Tak ada mari ni. Mungkin ada nanti dia mari ni. Kita tengok di belakang. Besok mengaji aku tak dengar. Oh, bukan rugi je. Dia simpan lain.
Artinya tidak sah di fardu bahawa dibahagikan zatnya sekali-kali. Nak takdir bagi ke mana tak boleh. Rambut kecil sekali ni. Boleh kerak tak? Boleh buka kut panjang. Tapi kut ni tak boleh. Kut tebal tak boleh. Kut letang, kut lebar tak boleh. Pasal dia surat, dia pakai khab. Boleh bagi juga. Bila mari kut ni, macam kertas keping. Kertas keping ni. Nak bagi kut ni tak boleh. Bagi kut tu boleh lah. Jadi, nak bagi kut ni belah lah. Kan nak habis belah dah. Kecil je lah. Tapi boleh bagi juga kut tu. Bagi kut tebal. Kalau dia yang tebal, boleh sekat kut tu pula. Bagi kut letang, kut ni boleh. Kut panjang boleh. Jadi, itu semua jirik. Dia bukan jenis. Kalau ada perdu lah kata Tuhan nak kerak ke mana, tak boleh. Tu kita kerti, kenal Tuhan. Gemuk, podak kurus, podak tinggi, podak rendah, podak besar, podak kecil, podak. Itu semua benda boleh bagi. Habis kecil sekali podak. Ini kata, kalau begitu, besar podak, kuno podak, kok kecil sekali, dah juga. Itu, akidah. Kenal Tuhan. Dan tunggalnya. Asal dia pada zatnya yang dikehendaki pada ini percaraan wahdaniyah. Itu dua makna. Pertamanya bahawasanya tidak bersusun. Bersusun jadi tebal lah. Itu tiga lagi kita susun tebal dah. Dah. Dan tidak berkapur. Jadi dah juga zat Allah Ta'ala. Daripada beberapa suku juzuk yang berbilang-bilang. Maka tiada berbetangi, tak berlanjutan. Lanjut kuno, lanjut kuning. Lanjut pi tu panjang. Lanjut balik kuning lebar. Lanjut turun bawah tebal. Lanjut pi tu panjang. Lanjut pi kuning pula orang panggil lebar. Lanjut turun kuning pula orang panggil tebal. Tak. Maka tidak berbetangi, tidak berlanjutan dengan satu bentangan. Atul wal ardu wal amku. Tak. Tul panjang. Al ardu lebar. Al-amku tebal. Tak ada. Maka tiada dapat. Artinya tiada sah diperdu bahawa dibahagikan zatnya sekali-kali. Tak boleh. Tiada dengan jalan bujur. Tak boleh. Dan tiada dengan jalan letang pun tak boleh. Dan tiada dengan dalam tebal pun tak boleh. Maka tiadalah panjang zat Tuhan. Dan tiada lebar zat Tuhan. Dan tiada tebal zat Tuhan. Maka tiadalah panjang. Dan tiada lebar. Dan tiada tebal. Tulis itu. Kerana. Maka tiadalah panjang. Dan tiada lebar. Dan tiada tebal. Kerana sifat-sifat yang tersebut ini, kerana sifat-sifat yang tersebut ini menumpang pada jirim. Zat Allah Ta'ala bukan jirim. Bahkan tiada juga sangat kecil pun tak. Sangat kecil, tulis itu. Yang dinamakan sangat kecil, orang panggil apa? Yang dinamakan jauharun, jin wahara. Jauhar, fardun, faradal. Nama apa hari? Yang dinamakan jauharun, fardun. Jauhar Firi. Orang sebut Jauhar Firi, esok pun jangan bengong. Aku esok dengar lah. Apa dia Jauhar Firi? Benda yang paling kecil sekali. Nak belah ke mana tak boleh. Nak belah ke lebar tak boleh. Ke panjang tak boleh. Ke tebal tak boleh. Paling kecil sekali. Pundak juga. Tadi pergi sekal kata Tuhan dah kecil sekali kot dah. Kecil. Itu orang panggil Jauhar Firi. Kecil sekali. Saya tengok tak? Saya tengok. Saya tengok Jauhar Firi. Mau tengok di mana?
Ha? Dengan kapek. Kapek. Kata kapek pagi-pagi. Batah lagi tu. Saya batah lagi dulu. Istirahat. Katak debu tu. Dia ambil. Nampak tak? Buku-buku ni debu di kapek. Itu nama dia hak pilih. Halo. Nak belah tak boleh. Itu kelebihan kain lah. Nama dia orang. Bergerak ni. Itu dia pilih. Bukan lagu tu Tuhan. Lagu tu pun dah. Itu dia pilih. Apa ke? Yang sangat kecil pun dah juga. Bahkan tiada juga yang sangat kecil. Pasal kerana telah lalu pada bahas mukhalafah bahwasanya bukan zatnya itu jirim, bukan zatnya itu johar dan jirim, satu makna. Johar jirim itu satu makna. Dia lah tu dua-dua tu satu makna. Benda yang ada tempat, bertempat. Dan ini makna. Ini makna tidak berlanjutan. Dan ini makna tak berlanjutan dan tak boleh dibahagi. Dan ini makna tak berlanjutan dan tak boleh dibahagi. Dikatakan, dinamakan nafi kam muttasil pada zat. Dikatakan, dinamakan nafi. Mana nafi? Tidak ada. Nafi itu tidak ada kam muttasil pada zat. Kam berbilang-bilang. Muttasil berhubung pada zat. Saya guna hari. Tapi tidak ada. Kam berbilang-bilang dan muttasil berhubung pada zat. Tak ada. Berbilang-bilang yang berhubung pada zat tu. Dan ini makna. Makna tak boleh dibahagi. Kalau boleh dibahagi, ada kam. Dan ini makna tidak berlanjutan. Tidak boleh dibahagi. Itulah hebat. Jikalau boleh dibahagi, tentulah ada kam di situ. Jikalau boleh dibahagi, tentulah ada kam di situ. Kam berbilang-bilang. Tak boleh bagi. Tak berbilang-bilang. Dikatakan, dinamakan nafi. Tidak ada. Kam berbilang-bilang. Muttasil berhubung pada zat Tuhan. Tulis di tepi. Diri kam itu amrun i'tibari sahaja. Diri kam itu amrun i'tibari sahaja. Okey, diri kam itu amrun i'tibari sahaja. Kiraan akal saja. Tetapi amrun i'tibari, tetapi apabila ada satu benda, yang boleh dibahagi-bahagi, seperti sebatang kayu, maka adalah pada kayu itu kam. Yang berhubung di situ. Itu kam muttasil, berhubung di kayu itu. Tapi tak boleh dilihat. Tak boleh ditunjuk. Kira angka saja. Melihat tak boleh, nak tunjuk tak boleh. Kira angka saja. Tukang muttasil. Itu tak erti. Jadi, tak faham lagi. Lagu mana contoh dia? Tengok.
Boleh bagi tak? Boleh tak? Di sini ada kam. Mana dia? Tuan Amrul Itibari. Ada kam di sini. Boleh bagi tak? Jadi zat Tuhan tak ada kam. Dia bukan jirim. Kam dari mana? Kam berbilang-bilang. Dia tumpang pada benar baru. Kam berbilang-bilang. Ni ada kam ni. Kam ni dari sini. Tapi tak nampak. Tanya siapa apa. Boleh bagi tak? Nak bagi 10 ke nak bagi 100 boleh tak? Dia berhubung di sini. Ini kam mutasil ni. Dia berhubung di sini. Boleh. Tak ada di Tuhan tak ada. Di kita banyak tu kayu semua tu boleh bagi. Tuhan bukan jenis ni, tak ada kam ni dia. Nafi, kam. Tidak ada kam di Tuhan. Kita boleh bagi tak? Ni bukan seorang ni. Aku seorang-seorang bila kau kata tengok. Nampak tak? Bukan seorang. Bahasa kita je kata seorang. Hakikatnya bukan satu. Masa boleh bagi. Tuhan satu. Apa mana Tuhan satu tak boleh bagi? Bukan seorang macam kita ni. Lalu duduk kampung. Allah mu nak buat kainak. Aku buat bila Tuhan seorang bukan banyak. Tuhan asal bukan banyak. Seorang macam hang tu. Sangat betul. Pandai kata nak buat kainak Tuhan bukan banyak. Tuhan satu. Satu macam mana? Seorang. Bukan. Satu tu mana tak boleh dibagi. Bagi-bagi tak boleh. Kata-kata tak boleh. Itu satu makna. Asal pada zat satu makna. Tidak ada kam mutasil. Zat tak boleh dibagi. Satu pun ada lagi satu. Boleh. Dan yang kedua. Makna yang kedua. Asal. Asal pada zat dua makna. Bapa, kam pada kayu. Contohnya kam pada kayu kan. Boleh tak kita kata fardu pada kayu tu? Sajalah fardu. Boleh kata boleh fardu kan. Kita nak fardu berapa? Ada kam situ nak banyak mana kam? Nak 10 kah? Kita fardu nak 15 kan. Kalau nak 100 kah pandai-pandai. Kalau nak 5 nak kah banyak-banyak lagi. Kalau dari situ kam tak nampak. Itu berhubung di situ. Kiraan akal. Jadi maknanya kalau zat Tuhan tu jirim, adalah kam. Ni macam ni. Ni yang dia dah tambah lah. Kira kam tu lah. Boleh. Kenal Tuhan aja. Tak ada. Dia nak tanya Tuhan gemuk kurus. Yang gila. Tinggi rendah tu boleh bagi tak? Ada kam lah tu. Bukan ada kam. Ini berhenti sama kam. Banyak orang tak faham ni. Ni asyik. Amo tak boleh dengar keng apa pun ni kepala dia. Ngaji tauhid keng. Kita erti. Kam tu benda Amrul Itibari. Berbilang-bilang duduk di sini. Ada yang tak berbilang. Macam mana? Tak berhubung. Beras je. Beras kampik je. Banyak dah. Tapi dia bercerai. Itu kam munfasil. Kam mutasil dia berhubung lagu ni. Kam mutasil dia berhubung situ. Kam munfasil bilang-bilang yang bercerai. Berasingan tak? Tuhan duk berumur macam semut. Tak ada juga. Tuhan duk berumur macam semut tu pun tak juga. Tuhan duk macam ni pun tak juga ni. Pasal boleh bagi. Kalau kita macam mana Tuhan, tak ada. Apa satu. Yang jenis ni. Boleh ni. Esok katanya kam tak aktif lah. Kam tu benda kiraan akal. Akal Malaysia ni boleh kira. Berbilang. Reti lah tu. Esok ni katanya Tuhan tu tinggi ke rendah. Ada kam lah tu. Di zat dia tu. Gemuk ke kurus. Jadi boleh bagi. Dan makna yang kedua pula. Dan yang kedua makna tidak ada kam pada zat. Tidak apa nama ni? Tidak berbilang pada zat. Dua makna. Satu makna zat dia tak boleh dibahagi. Yang kedua. Dan yang kedua makna wahdaniyah pada zat yang kedua. Bahwasanya tiada ada Tuhan yang lain
tiada ada Tuhan lain daripadanya subhanahu wa ta'ala. Tak juga. Dan ini makna apa? Makna yang kedua ni. Dikatakan nafi kam munfasil. Tidak ada. Nafi tidak ada. Berbilang-bilang yang bercerai. Nafi tidak ada. Kam berbilang-bilang. Munfasil bercerai. Tak ada juga. Macam mana berbilang-bilang yang bercerai? Seguni berahai. Banyak tak? Ada berasih. Jadi Tuhan duduk berumur itu pun tak juga. Faham tak? Macam biji beras tak? Tak juga. Kalau itu Tuhan satu. Satu lagu ni pun tak juga. Banyak dakam boleh bagi. Tak juga. Boleh. Semua tak ada. Itu bak jiring semua tu. Itu panjiring. Tu hakikat. Pasal tu kata ilmu semulia-mulia ilmu. Afdalul ilmu alal itlaqi ilmu bihi ma'rifatul khallaqi. Afdalul ulum alal itlaq. Semulia-mulia ilmu, sebut ilmu saja. Ilmu ni lah yang paling mulia sekali. Afdalul ilmi alal itlaq ilmu bihi ma'rifatul khallaq. Ilmu duk kaji diri Tuhan sendiri. Ilmu fiqh duk kaji hukum haram, halal, sah, batal. Bukan duk kaji Tuhan. Ilmu ni duk kaji Tuhan sendiri. Diri Tuhan sendiri kita kaji dia. Kata apa benda? Panjang ke, kecil ke, besar, boleh bagi hal tu. Itu semulia-mulia ilmu. Ilmu yang paling mulia sekali, kajian zat Allah Ta'ala. Orang tak kerti. Banyak orang tak kerti. Dia tak kerti, dia terbayang-bayang. Kita kenal benda-benda lagu ni. Itu kata awaluddin ma'rifatul. Penting sekali. Mulianya orang tu. Kerti. Orang yang kenal Tuhan paling mulia di sisi Tuhan. Hang kenal aku. Hang tak kenal aku. Tengok dalam kubur tu. Dia tanya soal apa? Soal porak ke soal rusuh? Masuk dalam kubur. Muka nakimah imarah buka. Tanya Tuhan dulu. Wa ma nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imam. Baru tanya porak. Semayang. Wajib fardu atas aku. Haji fardu atas aku. Tanya dulu. Marah buka. Bak usul dulu. Tanya bak usul dulu. Marah buka siapa Tuhan kau? Allah Rabbi. Baik. Sifat apa ada pada dia? Mulalah. Apa yang tak ada pada dia? Mau ngaji tak baik. Kena tanya halih. Buat projek apa? Tak tanya tu lah. Kira projek. Dia tak tanya hal itu. Dia tanya marah buka siapa Tuhan? Allah Rabbi. Jawab kita. Allah Ta'ala Tuhan. Baik. Apa sifat yang ada pada dia? Apa sifat yang tak ada pada dia? Macam aku ni kan, macam mana? Mulalah. Saya tanya orang kafir. Ma taqulu fi hadzal rajul alladhi yuqalu Muhammad? Ma taqulu fi hadzal rajul? Apa hendak kata satu laki-laki orang panggil Muhammad dalam dunia? Orang sebut Muhammad hendak kata apa? Aku lu misma aku kata macam depa juga. Aku kata macam depa pukul. Tak benar maksud. Rata kalau Nabi kata kalau dengar manusia pingsan atas. Yang sakit. Itu soal kubur, fitnah kubur, soal mungkar nakir. Tak lepas jawab. Jaga soalan, kita kena jawab so. Untuk kira hak no. Saya matematik ni soalan ni pun tak peduli. Nak jawab soalan pun tak kira, untuk kira soalan. Ni jawab soalan ni. Ani dia ni nak jawab soalan. Untuk nak jawab soalan. Tuhan tak ada lagu tu. Kita ada jawab. Dia mari sekali lah. Jawab dia mari sekali dia senyum. Tak mari dah. Kalau jawab selekat, 7 hari dia mari. Dia ulang. Dia ulang saja. Jawab elok saja. Dia senyum. Tak mari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan yang kedua, makna asal pada zat yang kedua, bahawasanya tidak ada Tuhan lain daripadanya subhanahu wa ta'ala. Tak ada dah. Apa arti? Arti satu ni je. Duduk di langit satu, tak. Duduk di sana satu, tak. Satu ni. Kalau duduk di sana satu, jadi berbilang. Berbilang yang bercerai. Kam munfasil.
Tak ada juga. Hak muttasil situ, hak satu ni pun nak bagi pun tak boleh juga. Kok ada satu lagi lagu ni duduk sana? Tak juga. Kok ada satu lagi macam ni juga? Tak boleh bagi. Tak ada. Satu ni yang jenis ni. Jenis tak boleh bagi ni satu ni. Kok ada satu lagi? Tak ada. Kam berbilang yang munfasil bercerai. Sana satu, sini satu. Tak ada. Hak satu ni. Hak satu ni pun tak boleh bagi. Kalau boleh bagi, ada kam muttasil. Kalau tak boleh bagi, tak ada kam muttasil. Kemudian munfasil bercerai. Sana satu, sini satu. Pun tak ada. Tuh. Mana yang kedua? Dan yang kedua, bahwasanya tidak ada Tuhan lain daripadanya subhanahu wa ta'ala. Dan ini makna yang kedua, dikatakan nafikan, tidak ada berbilang yang bercerai-cerai. Tidak ada berbilang-bilangan yang bercerai-cerai pada zat. Seperti tulis. Dan ini makna yang kedua, dikatakan, dinamakan nafi, tidak ada kam berbilang-bilang yang bercerai pada zat. Yakni seperti di bumi satu dan di langit satu. Seperti di bumi satu, di langit satu, yang sejenis kedua-duanya. Tak ada. Saya guna hari. Yang ni seperti di bumi satu dan di langit satu, yang sejenis kedua-duanya. Yang sejenis kedua-dua tak ada. Lihat ni. Tengok menu dia orang perempuan lah. Dengar sudah lah. Yang sejenis tak ada. Jadi hak ni pun jenis tak boleh bagi. Hak sana pun jenis tak boleh bagi juga. Sama-sama sejenis tak ada. Satu-satu tu ya. Habis. Habis. Dan ini makna yang kedua. Dikatakan, dinamakan nafi, tidak ada kam berbilang-bilang, munfasil yang bercerai-cerai, berbilang-bilang yang bercerai. Seperti bahawa ada di langit satu, di bumi satu, sejenis kedua aja. Tak ada. Habis. Dua dah. Ada lagi berapa? Kori. Wih. Ha? Mana lagi? Kemar. Apa dia? Ada sifat. Ada perbuatan. Ada zat berapa? Ada berapa? Dua. Kamu tasil, kamu pasif. Tak ada. Kamu tasih pun tak ada. Zat, kamu pasif pun tak ada. Ini sifat pula. Dan makna asa Allah Ta'ala pada sifat-sifatnya itu dua makna juga. Macam tadi dah juga. Pertamanya, bahawasanya tidak berbilang satu-satu bagai. Ini kata bagi pula. Berbagai dah payah. Bahawasanya tidak berbilang satu-satu bagai daripada segala bagai sifat-sifatnya yang ada. Sifat yang duduk di dia tu. Satu jenis sifat satu. Satu jenis sifat satu. Sifat banyak. Ini kata sifat Tuhan satu lagu mana? Sifat mana sifat Tuhan satu, sifat Tuhan banyak, tapi satu jenis satu. Kodratnya satu, iradatnya satu, samaknya satu. Boleh? Itu makna sifat Tuhan banyak. Tidak istighfar. Hanya satu kodrat dan satu iradat dan satu ilmu. Satu-satu belakang. Sifat banyak, tapi kodrat tu satu saja. Itu makna satu pada sifat. Satu jenis sifat satu. Satu jenis sifat satu. Kita sama ada apa? Ni satu. Ni satu. Basar ni satu. Ni satu. Tuhan basarnya satu, samaknya satu, kodratnya satu. Mana satu pada sifat. Satu-satu sifat satu je. Satu-satu sifat. Kita sifat banyak. Kodrat kita. Berapa kodrat? Kodrat di kita ada berapa? Bukan sama. Kodrat tangan boleh 3 kilo.
Kalau kodrat di belakang seguni tak apa. Sama tak? Kodrat di kaki kilo tak ada. Nampak dah. Tu tak sama. Gitu. Kodrat Tuhan tu satu je. Tak ada perekat-perekat macam kita ni. Boleh? Itu kata asal pada sifat. Tiap-tiap satu jenis sifat satu. Kita sama kiri satu, kanan satu. Basar kiri satu, kanan mata. Tuhan begitu. Sifat banyak. Satu jenis sifat satu. Satu jenis sifat satu. Itu asal pada. Sudah. Pertama, bahawasan tidak berbilang satu-satu bagai daripada segala bagai sifat-sifatnya yang ada. Sifat-sifatnya ada, tulis itu. Sifat-sifatnya yang ada, yang ini sifat wujudi namanya. Sifat-sifatnya ada, yang ini sifat wujudi. Ialah sifat makni. Ialah sifat-sifat makni. Adapun jikalau bukan sifat wujudi, seperti wujud boleh berbilang-bilang, tidak mudarat. Boleh berbilang-bilang, tidak mudarat. Kerana dia bukan wujudi, amrun i'tibari. Kerana dia amrun i'tibari. Sampai dia kek sifat yang ada. Kalau sifat tu bukan ada, berbilang pun tak apa. Dia tak ada benar. Dibagi sifat saja. Tidak berbilang. Satu-satu bagai daripada segala bagai sifat-sifatnya yang ada. Macam mana? Hanya satu qudrat, satu iradat, satu ilmu. Demikianlah segala sifatnya. Satu-satu belaka. Dan demikianlah segala sifatnya, yakni yang wujudi. Segala sifatnya yang wujudi. Kalau amrun i'tibari boleh berbilang. Macam mana amrun i'tibari? Ini wujud. Ada berapa? Berbilang ada berapa? Hari Zang Kemana? Mana? Mana? Ha? Apa dia? Pada sifat makni pada wujud. Kodrat ada wujudi tak? Ada wujud. Iradat wujudi tak? Ada wujud. Sama wujudi tak? Ada wujud. Zat Tuhan wujudi tak? Banyak tak tu wujudi? Wujud tu banyak tak? Wujud tu bukan wujudi, orang i'tibari. Berbilang lagi tak apa, dia bukan wujudi. Faham? Ada. Yang dia tak boleh berbilang tu sifat wujudi. Kalau sifat tu bukan wujudi, macam wujud tu bukan wujudi, amrun i'tibari. Wujud kodrat, wujud iradat, wujud sama, wujud basar, wujud berbilang. Tak apa. Faham dah? Dia kait hal wujudi je. Asal tu dia kait betul. Kalau hanu tak mudarat. Dah tak ada. Dia bilang dia. Macam mukhalafah. Mukhalafah benda wujud, sama-sama wujudi. Kalau bukan wujudi, mukhalafah masalah pun tak apa. Kalau bukan wujudi, masalah pun tak mudarat. Sama ada kita, Tuhan, dengan Adam kita azali. Adam kita azali kodim tak? Tuhan kodim tak? Itu tak sama. Sama, tak apalah. Adam kita tu bukan wujudi. Jadi, nak beriktibar ni. Tapi pasal bergelong lah, tak payah. Betul tak ni? Boleh. Bunyi sana? Ya. Alhamdulillah. Besok orang mengaji sana tu. Okay. Bahawasanya tidak berbilang satu-satu bagai daripada segala bagai sifat-sifatnya yang ada. Kalau bukan wujudi tak apa.
Hanya satu kodrat tu wujud dia tu. Dan satu ilmu. Dan satu iradah. Dan satu ilmu. Demikianlah macam tu lah. Satu-satu belakang. Sebenarnya demikianlah satu-satu belakang. Segala sifatnya, yakni sifatnya yang wujudi. Semua satu-satu. Dan yang berbilang-bilang itu takluk-takluknya juga. Yang berbilang-bilang itu takluk. Kodrat tu satu je. Benda yang ditakluk oleh kodrat banyak tak? Bukit, buka, kayu, kayam, manusia. Betul? Ditakluk oleh kodrat. Kodrat satu je. Okay. Dan ini makna. Makna apa? Makna yang pertama. Dan ini makna yang pertama. Tak bilang satu bagai. Dikatakan, dinamakan, nafi, tidak ada kam, muttasil, berhubung di zat Tuhan. Muttasil berhubung di zat Tuhan. Berbilang-bilang berhubung di zat Tuhan pada sifat-sifat. Dua kodrat duduk di dia. Dua sama duduk di dia, berhubung di dia. Dua basar duduk di dia, tak ada. Cuma satu-satu belakang. Habis, tak tahu. Dan yang kedua pula, asal pada sifat. Dan yang kedua, asal pada sifat. Bahawasanya tidak ada bagi. Ini bagai pula ni, bagi. Tidak ada bagi yang lain daripada Allah. Satu sifat jua pun yang menyerupai akan satu sifat daripada sifat-sifatnya. Tak ada. Jangan kodrat macam kodrat Tuhan tu. Duk di orang lain tak ada. Kodrat jenis ni kumpayakun ni. Tak ada di orang lain. Kalau ada makna kamu fasil. Itu pada sifat. Sifat tu ada kam berbilang-bilang yang bercerai. Di sini satu, tak ada. Macam zat tadi kan. Jadi 4 kam. Pada zat 2 kam, pada sifat 2 kam. Tak ada. Jadi saya ketikkan kam pula. Bilang-bilang tu. Bagi yang lain daripada satu sifat jua pun yang menyerupai akan satu sifat daripada sifat-sifatnya, sifat Tuhan. Dan ini makna-makna yang kedua. Dikatakan, dinamakan, nafi, tidak ada, kam, berbilang-bilang, mufasil yang bercerai pada sifat. Tak ada. Cuma di Tuhan tu je. Lawan lain tak ada. Sesat dia cari di lain, tak ada. Berapa rahmat? 2. Ada berapa lagi? Perbuatan. Pada ni ada 3. Mukhalafah ada 3. Mukhalafah pada zat, sifat, perbuatan. Pada niat begitu juga. Ada 3. Ini yang ketiga. Dan makna asa ta'ala pada perbuatan-perbuatan. Ini penting. Apa? Masalah kam muttasil pada sifat. Dia maksud dia dua sifat duduk kat Tuhan. Duduk kan? Berhubung di dia. Ni macam kita ni. Satu di satu sama. Duduk di kita dah. Begitu. Sama Tuhan kedua. Duduk di dia kedua. Muttasil. Tak ada lagi tu. Sama dia satu je. Basar dia satu je. Kodrat dia satu je. Faham? Tak mumpasil bercerai. Orang lain ada satu sifat. Macam sifat ni juga. Dia orang lain. Tak ada. Kita ibu. Tak ada. Tu saya cari lah. Kodrat kumpayakun tu hak Tuhan je. Orang lain tak ada lagi tu. Kalau ada maknanya ada berbilang-bilang yang bercerai. Dia orang lain. Okay. Dan makna asa Allah Ta'ala pada perbuatan-perbuatannya itu bahawa tiada ada satu zat yang menyekutukan Allah Ta'ala. Kongsi. Ini mudahlah. Tak ada berkongsi ya. Itu asal pada perbuatan. Dan makna asa Allah Ta'ala pada perbuatan-perbuatannya itu bahawasanya tidak ada satu zat yang menyekutukan Allah Ta'ala dan memberi bekas pada menjadi dan mengadakan apa-apa mungkin. Tak ada. Allah Ta'ala saya ambil gaji kerak kayu, berkongsi kodrat Tuhan dengan gaji. Tak ada. Ambil gaji potong kayu. Yang memutus kongsi gaji dengan kodrat Tuhan. Syirik. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka
la zulmun azim. Luqmanul Hakim. Dia panggil anak dah, hak kecil. Ya bunayya, hai anakku hak kecil. La tusyrik, jangan syirik dengan Tuhan. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu zalim yang besar. Tuhan tak ampun dosa. Kekal dalam neraka. Inna Allah yaghfiru dzunub jami'an. Allah Ta'ala boleh menghapuskan semua dosa. Boleh ampun. Sama banyak dengan buih di laut, dia boleh ampun. Illa ayyushraka bi. Mereka syirik, aku tak ampun. Kekal dalam neraka. Tu takut. Ni dah. Siapa japi aku lah lebih lega. Kalau aku tak japi, tak ada lega. Syirik. Syirik dengan amal apa dia? Aku nak baca wa ma yattaqillah. Murah rezeki. Siapa bagi murah ayat tu lah. Ayat tu boleh ada kuasa. Berkat ayat. Ayat tak ada kuasa. Aku nak baca ayat ni, mudah-mudahan berkat dia. Ni ayat Allah Ta'ala yang nak bagi. Boleh. Buat tangkah, pakai tangkah. Aku tak heran. Orang tetap aku tak masuk kebal ni. Ada tangkah. Dia ni Tuhan ni. Ingat tak? Ni yang penting sekali. Itu apa dia? Ini ayat-ayat Quran, mudah-mudahan dengan berkat ni Allah Ta'ala yang nak jaga ni. Ini tak lupa apa. Memang kau ambil berkat ayat Quran. Bagi kita yang akidah molek ni tak apa pakai. Orang tak ada akidah, terus meneguh hati dah. Ya terus meneguh pakai hati. Panah, ini ingat semua. Kalau tak mau sentuh api neraka. Kalau tak mau sentuh dengan api neraka, jaga. Jangan bagi ada langsung. Wah. Banyakkan kedai sekarang ni saya tengok ada simpan gambar Sultan Kedah zaman dulu ni. Gambar apa? Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid. Awak. Kedai-kedai buat pelari. Buat pelari. Banyak kedai. Tiap-tiap kedai dah. Tu sebihubil asnam. Macam tokong dalam rumah. Jangan bubuh gambar dalam rumah. Gambar sekerat tak apalah. Gambar cukup sekok, Tuhan marah. Pasal apa? Kerja aku tu membuat tak sudah. Tak sudah. Kalau boleh pun nyawa tak apa, aku tak marah. Ni membuat sekat tu ya. Tinggal aku lah tu. Aku nak buat kerja aku. Yang nak rebut kerja aku. Tuhan marah. Itu kerja Tuhan. Kita tak boleh buat nyawa. Faham? Tak boleh nak tendeng gambar. Tahu bawah tu tak apa. Terus ada hormat. Jadi gantung buh tu tak boleh tak elok. Kalau sekerat tu tak apalah. Pasal tak ada orang hidup. Ada orang hidup sekerat. Biasa manusia hidup sekerat. Parah. Ya, tak ada mana. Tuhan marah. Kerja aku dia atas pandang gubuk ambil. Kalau mau boleh buat bagi sudah pun nyawa, beri hidup tak apa, buat lah. Tambah hak ketul tu. Macam super market tu. Semua sekok-sekok. Tu dah. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Dosa besar. Dosa besar. Malaikat pun tak masuk rumah. Itu main-main. Yang ada borang rumah. Nak hias ayat Quran tu. Buah ayat Quran. Atau pokok yang tak ada nyawa. Pokok-pokok bunga. Ada nyawa. Buah. Penuh rumah. Dia kan ada nyawa. Tak tahu lah. Ada nyawa tu tak boleh. Ada lagi gambar-gambar hak ketul. Kucing, arnab dah tu. Sekok-sekok dah. Dosa besar. Jangan buat dosa besar. Tobat lah. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan syirik dengan Tuhan. Jadi tokoh. Mak, apa maksudnya kata jangan ada hijab antara kita dengan Allah walau selai benar. Macam mana? Jangan ada hijab. Ni. Jangan ada hijab kita dengan Tuhan walaupun selai benar. Maksud Apa dia kata? Ini dia terbaca dalam baca dalam buku. Tu nak menyeleweng tu. Jangan bagi ada hijab. Apa hijab? Sakatan. Sekat kita dengan Tuhan terus menerus berada. Mari korang buat habis. Untuk saya nak pakai orang tengah. Aku nak buat hampir jumpa dengan Tuhan sendiri. Aku nak minta apa, memohon buat sendiri. Tak ada hijab. Menyeleweng. Jadi tidak ada sakatan. Jadi makna terus menerus nampak Tuhan. Zat Tuhan.
Nak minta apa minta tu. Nak nampak dia. Dia terguling faham. Itu semua lah. Ingat tu hak kita ni akidah kita. Jangan menyeleweng pada ni. Zat dia tak ada kirim, tak boleh belah bagi, tak ada. Bohongnya. Ini dia baca dah. Ada kam lah tu. Lagi. Dan habis. Dan makna asa Allah Ta'ala pada perbuatan-perbuatannya itu. Apa dia? Bahwasanya tiada ada satu zat yang menyungutu, mengkongsi Allah Ta'ala dan memberi bekas, mengubah, memberikan mengubah. Hak tak putus jadi putus, hak sakit jadi sihat, hak lapar jadi kenyang. Itu nak mengubah. Tak ada Allah Ta'ala memberi bekas pada menjadi dan mengadakan apa-apa mungkin. Tak ada. Mungkin makhluk. Mungkin makhluk. Tak ada. Allah Ta'ala saja nak mengubah, nak menjadikan, nak beri padam ke apa-apa mungkin. Allah Ta'ala. Mungkin makhluk. Faham semua lah. Ingat tu. Hatta harakatina wa sakanatina. Hingga gerak-geri kita ni. Siapa yang nak ubah? Kita. Gerak-geri kita ni. Tarik nafas dia. Sejam berapa kita nafas kita tarik. Orang lama baca habis. Kalau duduk tenang lagu ni, lambat sikit. Kalau letih sangat, orang buat kerja. Orang lama kira habis. Siapa yang buat kerja ni? Allah Ta'ala. Apa saja yang berubah. Kita duduk diam. Tak pergi jalan. Siapa pergi jalan je? Kafirun. Ini ada kuasa. Kalau ini pergi jalan ini supaya Tuhan dia ada kuasa. Itu sama dengan Tuhan dia ada kuasa. Ubat. Itu juga. Sakit kepala, telan Panadol, lega. Siapa pergi lega? Panadol. Tahu dia ada kuasa. Tuhan yang ketiga, Tuhan yang keempat, Tuhan yang kelima. Syirik berderet-deret. Tu, tak ada satu perbuatan sekutu dengan benda lain. Faham tu? Kata bagi elok. Dan mana asa Allah Ta'ala pada perbuatan-perbuatannya itu bahawasanya tidak ada satu zat, satu benda yang menyengutu kongsi dengan Tuhan. Ubat bukan bagi menyembuh penyakit. Nasi bukan mengenyangkan perut. Air bukan memuaskan dahaga. Api bukan menghanguskan kayu. Pisau bukan memutuskan tali. Semua ubah tu Allah Ta'ala. Itu semua sabak. Sabak tidak boleh membekas. Pisau bukan memutuskan tali. Yang memutuskan tali Allah Ta'ala. Tapi dengan sabak boleh. Selamat. Kalau tikat terus benda tu ya, kafir. Muncak lain. Ini untung ni mengaji tauhid. Nak selamatkan kita daripada api neraka. Mana ada orang kena. Tanya ada Tuhan dah ke tak? Aku kedai. Aku tak wani kata. Kafir siap dah. Siap dah jadi kafir. Tuhan dah tak? Aku tak tahu, tak wani nak kata. Kami tak mengaji, tak wani nak kata. Kafir. Boleh syak. Tuhan dah tak? Kita syak. Tak yakin. Tak ada yakin dalam hati dia. Terawang-rawang ada, tak ada. Kafir. Tak kejap. Jadi kemudian kata, dan makna asa Allah Ta'ala pada perbuatan hatana tentu. Cesem begitu tentu. Apa dia? Makna jawhar firi tu. Makna jawhar firi. Jawhar firi satu benda yang paling kecil, tak boleh dibahagi mana pihak. So ada benda yang paling kecil tak boleh bagi mana pihak. Dalam ke, panjang ke, lebar ke. Itu nama jawhar firi. Kita panggil jawhar firi. Kalau dalam ilmu maqulatul ansyarah, jawhar firi, saya kata jawhar firi apa? Jawhar mujarrad lain pula. Malaikat roh kita ni jawhar mujarrad. Dia bukan mujarrad mana asing. Betul. Mujarrad asing, bukan nyawa kita tu, bukan diri kita, bukan badan kita, benda asing. Jawhar juga tapi kita tak nampak. Jangan jarak dah panggil.
Tak apa lah, sampai esok ada tu Hasan dia lagi di depan. Kita berhenti saja. Dan makna asa Allah Ta'ala pada perbuatan. Berhenti tentu tanah berelok. Stesen dia. Lepas tu kita nak mula balik malam Rabu depan. Sambung balik ni. Esok hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin, hari Selasa malam Rabu depan ni nak mula sambung balik ni. Cuti sak ya. Cuti sak dia. Cutinya malam esok tak ada, malam Sabtu, malam Ahad tak ada, malam Senin tak ada, malam Selasa tak ada, malam Rabu ada balik. Kita mula balik. Nak raya apa hari tu? Galak nak raya. Ngaji ilmu ni penting. Ilmu yang paling mulia sekali. Ada ilmu, tak ada alim, tak apa. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang kenal dia. Mulia tak ada. Di akhirat esok, di dunia ni dah. Akhirat esok cukup mulia. Yang kaji aku, yang kira kenal sampai kenal tu. Ni duk kaji Tuhan ni, bukan duk kaji hukum Tuhan. Fiqh ke hukum syarak, hukum haram ke halal ke makruh ke sunat, hukum Tuhan. Ni kan bukan kira hukum dia, kira dia sendiri tu. Kira dia sendiri dia lagu mana. Habis baca. Awak dengar orang kata asyik mengaji 20 bila nak maju. Apa dia? Apa? Duk kira ngaji sebab 20 bila nak maju. Semua dah. Bedok jahil maju dah. Maju. Kita kau suruh jahil. Maju semua. Nak pergi maju duk dalam jahil. Tak ada dosa, tak ada pahala, tak ada apa dah. Tak ada syirik, tak ada apa. Maju semua. Telanjang pun tak apa. Maju. Siapa nak tahu? Gitu. Nak pergi maju. Nak kira sifat 20 bila nak maju. Bila nak maju. Mau tahu maju tak maju betul lah kubur tu. Maju tak maju. Boleh jawab, kalau tak boleh jawab maju lah. Kalau tak boleh jawab, Bukhari maju lah. Sama maju tak maju. Tu orang jahil. Tu tengok dalam kitab orang kita baca dah gitu. Dalam kitab orang ada orang makhluk yang menentangkan dengan sifat 20. Orang tu nak merosakkan akidah. Tu jangan jahat sekali orang tu. Nak merosakkan akidah, tak bagi kita akidah hilau. Nak turut dia, suruh turut dia. Tersara mengaji sifat 20. Puih ikut aku ni. Kita buat maju. Tak dipatah orang tak ada. Bapak, ada satu kejadian di Naga Lilit. Orang tu kutuk orang mengaji sifat 20. Kutuk. Dia kutuk. Dia kata apa mengaji sifat 20. Apa dia mengaji sifat 20? Tapi apa yang berlaku tahu tak? Api datang bakar rumah dia. Api bakar rumah dia? Api datang bakar. Dia tak percaya ke Tuhan tu. Oh dia caci. Api mari di mana bakar rumah? Jangan. Api mari tak bakar bakar rumah dia. Ni yang paling mulia sekali. Kalau orang caci hak ni, tak ada buat. Nanti insya-Allah lepas raya kita akan sambung balik asal pada perbuatan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi satu pasal kita nak baca Yasin malam ni. Orang tunggu nak baca Yasin. Semua sekali tolong baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa amalan salihan wa sa'adatan fid dar wa husnal khatimah. Allahumma alif al-khair baina qulubina wa aslih dhata wa ahdina Allah ila as-salam wa rabbina min ila an-nur wa jannibna al-fawasha wal fitana wa minha wa barik lana Allahumma fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa yasmatu alayna innaka antat tawwabur rahim. Da'wa ya subhanallah wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wana lillahi rabbil alamin. Ingat tu Abu wa'arid anil jahili. Tuhan kata dalam Quran wa'arid anil jahili. Paling olehmu daripada orang jahil. Jadi kata ambil jahil. Tahu tak?